InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi pertama-tamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang sudi hadir ke forum kita, Forum International Ramadan Festival. Moga apa yang kita jalankan setakat ini akan mampu untuk memanfaatkan masa kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersama dengan panel yang sangat berkaliber untuk kita dengar nasihat serta pendapat mereka supaya bermanfaat untuk kita insya-Allah. Jadi kita ada 3 orang panel yang hebat. Yang pertama, yang berbahagia Sahibu Samahah Datuk Musu Aziz bin Jaafar. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat walafiat adanya. Ya. Dan kita ada panel daripada Pahang, itu Mufti Pahang, Sahibu Samahah Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman Haji Osman. Apa khabar? Apa khabar Datuk? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita ada di sini panel ketiga kita lah insya-Allah, penasihat serta pengasas My Fun Action, Datuk Dr. Haji Muhammad Izul Azri bin Haji Muhammad Nur insya-Allah. Khabar betul. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang ni berforum di 3 tempat, di Pahang, di Sabah dan juga di Office My Fun Action Cawangan Perak insya-Allah. Jadi forum kita ni akan jalan untuk satu orang panel 15 minit, 15 ke 20 minit insya-Allah. Dan kita akan membahaskan tentang isu perpaduan umat. Dan isu perpaduan umat ini sangat penting. Kenapa Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Allah kata apa? Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Dan jangan pecah belah. Jadi sempena COVID-19 dan juga Ramadan ni, kita nak manfaatkan masa yang kita ada. Kita kumpulkan walaupun 3 tempat, kita tetap bersatu hati untuk menjayakan program Ramadan ni. Program Ramadan 10 hari terakhir ni insya-Allah akan lebih manfaat untuk kita semua insya-Allah. Jadi saya tak akan buang masa, kita teruskan kepada soalan pertama. Untuk panel pertama, kepada soalan ini ditujukan untuk Mufti Sabah, Sahibu Samahah Datuk Musu insya-Allah. Jadi Datuk, kita ni hidup dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, dicontohkan Rasulullah SAW. Mungkin Datuk boleh sharekan sikit bagaimana, kongsikan sikit kepada kita semua, bagaimana para Rasulullah SAW menyingkap perpaduan umat melalui Al-Quran, hingga mana kita mampu untuk mencontohi dan mempraktikkan untuk masa kini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Datuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang berbahagia saudara moderator, rakan-rakan ahli panel, Samahatul Mufti Negeri Pahang, Ayahanda Datuk Seri Dr. Abdul Rahman, serta Dr. Hizul pengasas My Fun Action, dan seluruh para pendengar dan penonton yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbicara tentang Ramadan, kita berbicara dengan nuzulul Quran. Nuzul Quran maknanya peristiwa turunnya Al-Quran Al-Karim. Para ulama membicarakan nuzul Quran ini ada 2 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz, daripada CPU Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitul Izzah, sama'id dunia.
di langit dunia ini. Dan fasa yang kedua ialah Al-Quran turun daripada langit dunia melalui Jibril ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berdikit-dikit selama 23 tahun lebih kurang. Ini fasa yang kedua. Jadi ini sudah kita sedia maklum. Cuma kalau kita bercakap bagaimana Al-Quran itu menjadi faktor perpaduan ummah, kalau kita lihat yang pertama, Al-Quran itu sendiri adalah kitab. Yang satu-satunya kitab yang tidak dijangkiti oleh virus virus cacar marba, virus campur tangan manusia, virus interpolasi manusia di dalamnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang turunkan Al-Quran ini, az-dzikra. Dan kamilah juga yang menjaganya. Jadi makna Al-Quran itu dijamin terjaga, terpelihara sampailah hari kiamat. Jadi apa isi kandungan Al-Quran itu 100% genuine dan authentic. Ini yang menjadi akidah kita umat Islam. Oleh kerana itulah petunjuk Al-Quran dia kekal kepada kita dan kekal sebagai faktor yang paling valid dalam kehidupan kita. Jadi dalam soal perpaduan ini, maka Al-Quran menyeru seperti mana ayat yang disebut oleh moderator tadi, al-i'tisam billah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersatu padulah kamu sekalian, semua sekali, jangan kamu berpecah belah. Ini ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Cuma yang unik ini sebenarnya kalau kita perhatikan, Al-Quran itu sendiri adalah faktor penyatu. Kerana Al-Quran ini cuma satu. Tidak ada dua. Tidak ada dua Al-Quran. Tidak ada second Quran. Ya, Al-Quran itu satu saja. Tidak ada version-version Al-Quran yang lain. Seperti mana kitab-kitab agama lain yang dijangkiti oleh pelbagai. Maka terdapat pelbagai version Al-Quran mereka. Kitab suci mereka. Tapi Al-Quran itu Allah tunjukkan sebagai faktor penyatu karena Al-Quran itu saja satu-satunya. Dan yang menarik juga kerana Al-Quran ini memiliki bahasa yang juga satu. Iaitulah bahasa Arab. Tidak ada Al-Quran bahasa lain. Yang ada terjemahan. Terjemahan itu bukan bahasa Al-Quran. Ya, terjemahan itu tetaplah sifatnya sebagai translation, sebagai terjemahan. Tetapi bahasa Al-Quran ialah Al-Quran. Dan ini pula bahasa yang memiliki piawaian yang standar yang telah pun bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian disusun atur semula dipiawaikan pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Jadi maknanya Al-Quran, batang tubuh Quran itu sendiri adalah sumber kesatuan umat. Yang kita sebutkan tadi bahawa Al-Quran itu satu, tidak ada dua. Yang kedua, bahasa Al-Quran itu satu. Dan perlaksanaan implementasi ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran ini kita baca setiap hari dalam salat kita. Dalam bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Ini juga simbol kesatuan. Maka semua ini kalau kita lihat bagaimana Al-Quran itu adalah terjemahan daripada Allah Subhanahu wa taala kita mahu berpegang teguh dengan satu saja, iaitulah Al-Quran, berpegang teguh dengan tali Allah, iaitulah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan tema Nuzulul Quran, dengan kita diterangkan tadi dengan An-Nur Quranic Center yang menyebar luaskan pendidikan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, maka wajar sekali kita berbicara tentang bagaimana Al-Quran ini begitu memainkan peranan besar dalam kehidupan kita muslimin. Bukan saja orang Islam tetapi juga seluruh umat manusia. Kerana Quran itu sebenarnya diturunkan kepada manusia seluruhnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahawa Al-Quran ini sebagai faktor penyatuan umat pada ketika itu, dan kemudian kita sambung sunnah ini pada hari ini. Umat Islam bersatu kerana Al-Quran. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, Nabi Muhammad telah berjaya menyatukan Bani Aus dan Khazraj, berjaya menyatukan Muhajirin dan juga Ansar, berjaya menyatukan suku-suku Arab
dan Yahudi yang pada ketika itu berada di Madinah disatukan menjadi ummatan wahidah, menjadi satu ummah yang disebut dalam piagam atau Sahifah Madaniyah sebagai ummah, sebagai umat yang satu. Di dalamnya terangkum orang-orang muhajirin, orang-orang ansar di kalangan orang-orang Islam, tetapi termasuk juga ummah ini orang-orang Yahudi yang berada di Makkah, di Madinah ketika itu. Maka semua ini disatukan. Yang menjadi dasar kepada penyatuan ini ialah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya fikir berdasarkan ini, maka sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus kita ikut. Bagaimana Nabi menyatukan ummah, malah menjadikannya sebagai satu legal, diperundangkan, dilembagakan dalam Sahifah Madaniyah ataupun the Constitution of Medina. Ini sepatutnya menjadi contoh teladan kepada umat Islam khususnya, melihat bagaimana penyatuan itu menjadi faktor penting dan Al-Quran adalah asas kepada penyatuan ini. Barangkali itu mukaddimah kepada forum kita pada petang ini, saudara moderator. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Jadi sedikit penerangan, explanation yang baiklah. Bagaimana Rasulullah SAW mampu untuk mengimplementkan Al-Quran ni, alhamdulillah Rasul kita, dan memberikan contoh yang terbaik untuk kita semua mampu untuk mengimplementkan Al-Quran yang depan kita. So saya kalau tadi Datuk Mufti cakap macam mana Al-Quran itu legal, Al-Quran yang datang kepada kita at the end menjadi satu perundangan yang memang diakui, bukan sekadar di Mekah tapi seluruh Jazirah Arab. Ini something yang kita kena tengok bagaimana Islam tu at the end bukan sekadar practical individu, tapi praktikal sebagai satu bentuk perundangan Islam, insya-Allah. Jadi seterusnya untuk soalan yang kedua, saya tujukan kepada penasihat pengasas My Financial lah, insya-Allah, Dr. Muhammad Hidayat Azli Muhammad Noor. Yang soalan susah sangat. Tak apa soalan ni, insya-Allah. Soalan saya bagi ni insya-Allah boleh dijawab dengan baik. Dengan kepakaran doktor sebagai seorang medical doktor, insya-Allah boleh jawab soalan. Jadi saya kalau tengok kesan COVID-19 tu, kalau tengok kat Ecuador kan, bagaimana Ecuador itu mayat tu bergelimpangan di mana-mana. Kalau di luar negara, di Amerika sebagainya, jenazah tak terurus. Itu kesan kepada pesakit. Tapi terkadang kita tengok kesan kepada orang yang tak sakit pun, kerana hilang pekerjaan. Social distance yang kita buat sekarang ni, bagaimana upaya, adakah semakin jauh ataupun macam mana? Dan kalau kita perhatikan efek COVID-19 terhadap setiap negara itu berbeza, tergantung kepada implementasi dan respon masyarakat terhadap ujian yang Allah bagi ni. Jadi soalan saya, apakah apakah pengajaran di sebalik COVID-19 ni, dan adakah ia mampu untuk merungkai persoalan permasalahan umat yang berlaku di dunia lah, insya-Allah. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله Ya, semuliakan sahabat saya Datuk Mufti Sabah dan Datuk Mufti Pahang yang alhamdulillah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati moderator lah, sahabat saya, guru saya juga ni. Alhamdulillah, syukurillah dengan keiznan Allah SWT kita dikumpulkan oleh Allah SWT dalam MCO ni. Walaupun sekarang ni dah berkawal, kata cerita ni dah agak longgar lah. Dan kita alhamdulillah dengan izin Allah boleh buat forum kan. Satu yang alhamdulillah perlu diberi pujian, dan kita kena bersyukur kepada Allah SWT kerana ukhuwah kita tetap terjaga dalam
keadaan seperti ini, kita tetap cuba menjaga ukhuwah kita dengan saling kemudiannya bermusakarah, menyampaikan ilmu dan kemudiannya mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Jadi COVID-19 sebenarnya saya cerita sedikit lah ya. Dia virus ni memang dah sama, dah lama dah. Corona ni memang dah daripada dulu ada. Cuma kali ni COVID-19 ni adalah satu bentuk virus corona yang kemudiannya melakukan mutasi, mutation. Okay. Sehingga dia pergi ke, katanya ada dua, iaitu daging kelawar dan darah ular. Dan di sinilah terjadinya mutasi sehingga menyebabkan penyakit seperti yang kita tahu sekarang. Ya. Padahal sebenarnya corona ni dalam. Dan kemudiannya adalah rumors, kabar-kabar angin yang mengatakan bahawa yang ini adalah sintetik virus dan lain sebagainya. Saya tak nak bahas benda itulah. Kan, bahkan kalau kita tengok kerajaan Amerika kononnya nak saman kerajaan China sampai 30 trilion. Kerajaan UK nak saman kerajaan China 40 trilion. Jadi mungkin itu kesepakatan NATO dan Amerika. Apa kita tak tahu, sekali lagi saya tak nak bahas. Cuma yang saya nak bahas di sini adalah bagaimana COVID-19 ini kemudiannya sepatutnya menjadi satu faktor yang kemudiannya pemersatu bagi kita. Alhamdulillah. Kalau kita tengok sekarang ni dengan suasana yang kita hadapi sekarang, bagaimana COVID-19 ini akhirnya, terutama di Malaysia lah. Malaysia ni adalah antara negara nombor 3 terbaik dunia. Diiktiraf oleh WHO. Dan antara 5 negara yang terbaik dunia, Malaysia ni nombor 3. Ini terbaik dunia dalam kemudiannya menangani permasalahan COVID-19. Kenapa? Nah, ini yang saya nak tinjau ulang. Bagaimana kemudiannya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan", apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak seorang hamba-Nya dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi ujian dan cobaan pada. Hadis ni hadis hasan insya-Allah yang diriwayatkan oleh beberapa imam. Di mana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bagi ujian dan cobaan ni sebab sayang kepada kita. Cuma sekarang ni bagaimana sikap kita kemudiannya menghadapi ujian dan cobaan. Ini yang saya rasa yang perlu insya-Allah kita bagi tahu pada semua kawan-kawan dan rakan taulan kita. Bagaimana sebenarnya ujian Allah Subhanahu wa taala ni sepatutnya kita sama-sama bersatu. Seperti yang diserukan oleh DG Kesihatan kita, alhamdulillah kan, yang berusaha alhamdulillah bersungguh-sungguh berusaha kemudiannya menangani permasalahan ini, dan ini Dr. Nur Hisham kita, di mana beliau menyerukan kepada kita sepatutnya kita punya sikap yang sama. First of all, perlu adanya social distancing. Kenapa saya duduk jauh dengan sini kan, social distancing. At least kan 1 meter. Ini sikap sebenarnya. Menghadapi permasalahan macam ni, kita kena we have to improve our attitude. Kan? Sebab kita tahu bahawa dia ni droplet, bahawa penyebaran COVID-19 ni adalah melalui droplet, iaitu melalui air liur yang paling utamanya. Jadi itu sebab kenapa perlu ada social distancing. Itu satu. Kemudian sikap yang selanjutnya adalah bagaimana kita kena pakai face mask di tempat-tempat umum. Kalau sekarang ni di pejabat, mungkin kita dalam bentuk masyarakat yang terhad ataupun yang dah biasa kita berinteraksi, kita tak pakai mask. Apatah lagi dalam mungkin insya-Allah forum ni kita tak pakai mask lah. Tetapi bila kita keluar, kita perlu pakai mask. Ini pun satu sikap juga. Dan kemudiannya kan dia bagaimana kemudiannya Allah Subhanahu wa taala tentukan penyakit ini adalah disebabkan kerana when we are in the crowded situation, kalau kita ni dalam keadaan orang tengah ramai, maka akan mudah berjangkit. Maka kan dia diserukan supaya kita ni jangan menghadiri program-program ataupun mengadakan program-program yang akan dihadiri lebih daripada 20 sampai 30 orang. Itu adalah salah satu seruan daripada kerajaan. Kenapa? Kerana nak menghindar daripada tersebar penyakit. Kalau seandainya sekarang sikap yang seperti ini hanya diamalkan oleh segelintir orang saja, sedangkan majority of the people ataupun majority of our society masih lagi membuat sikap tidak peduli. Contoh macam yang kita tengok sekarang ni di Amerika lah. Kan? Di Amerika sekarang ni setiap hari kita tengok beribu-ribu
kes positif. Kenapa? Kerana mereka cuba nak melawan kehendak Allah. Diorang tak nak social distancing. Diorang tak nak kemudiannya menangguhkan apa clubbing, partying kan, sehingga menyebabkan diorang nak buat demonstrasi lah, apalah. Kematian sekarang ni dah mencecah sampai dekat kan dia 500,000 juta, dah lebih daripada 500,000 juta di Amerika saja. Ini sebenarnya pelajaran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bagi kita yang berakal ni, kita tengok keadaan. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi contoh dah, bila kita tak nak taat dengan kan dia secara ilmiah sudah terbukti bahawa kalau saat ini COVID-19 inilah perlu yang kita lakukan. Research mengatakan kita kena buat macam ni, kita kena buat macam ni, kita kena buat macam ni. Tapi mereka tak nak. Kan? Maka cuba kita tengok penyakit ni kan menyebar dengan sangat dahsyat. Kan? Tetapi kita tengok negara kita, alhamdulillah. Ini saya rasa yang ini yang perlu kita bagi tahukan pada saudara mara kita, sahabat handai kita. Kalau seandainya kita tak ada Allah Subhanahu Wa Taala hari raya tahun ni, kita tak boleh nak balik kampung. Contoh kan. Jadi tak usahlah balik kampung. Sebab apa? Sebab kita kena belajar daripada Spanish flu. Spanish flu ni menyerang dunia pada tahun 1918 sampai 1920. Jadi dia ada 3 wave. Spanish flu ni dia ada 3 wave. Wave yang pertama, yang paling banyak mati itu adalah wave yang kedua, dan ada wave yang ketiga dan akhirnya hilang selama 2 tahun. Jadi cuba kita tengok sikap sekali lagi masalah sikap. Apabila sekarang ni wave yang pertama, kita kemudiannya kan dia merasa kononnya terpompong, kita rasa kita tak nak buat social distancing, kita tak nak yang PKP ke apa ke yang kita tak nak. Maka kan Spanish flu mengajarkan kepada kita wave yang pertama, infection hanya terkena pada 4 juta orang dan kematian lebih kurang dalam 40,000 orang. Kemudiannya kerana desakan daripada rakyat yang kononnya di San Francisco masa tu mengatakan diorang tak nak social distancing, diorang rasa bosan, dah 2 bulan dah terkurung gitu gini apa semua, diorang tak bebas. Maka dibebaskan. Wave yang kedua sampai menyebar ke seluruh dunia, get infected hampir kan bayangkan 50 juta. 500 juta, saya minta maaf. Sebab matinya 10%. 50 juta. Yang ini yang kita nak bagi tahu kan, marilah kita bersatu hati. Penyakit ni sebenarnya nak suruh Allah Subhanahu Wa Taala, nak suruh kita kan, mari kita bersatu untuk sama-sama kan memainkan peranan kita. Jangan mementingkan diri sebab nak balik kampung ke, nak jumpa saudara mara ke, semua orang ada mak bapak. Mungkin kalau macam saya anak yatim piatu kan, mak bapak dah meninggal kan. Saya mungkin tak kisah nak balik kampung. Tapi ada orang yang mungkin nak jumpa mak, nak jumpa bapak. Betul, kita setuju dengan. Tetapi kalau sikap selfish yang seperti ini menyebabkan kemudian kita melanggar PKP, saya rasa akan menyebabkan nanti jadi second wave yang lebih dahsyat, banyak daripada Spanish flu. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang tarbiyah kita supaya ada sikap sabar, supaya ada sikap jangan selfish, jangan hanya memikirkan kita je ada keluarga, orang lain macam seolah-olah tak ada keluarga sehingga menyebabkan kita rasa kita perlu melanggarkan perintah PKP ini dan lain sebagainya. Kan? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tengah tarbiyah kita ni supaya hilangkan rasa pentingkan diri. Selfish kan. Hilangkan. Jadi di bulan Ramadan ni, bayangkan seperti kata Saiful Samah Datuk Mufti Sabah tadi kan, bahawa sebenarnya Al-Quran itu pun kan di bulan puasa pun kan, kita pun tahu kan dan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tu jelas-jelas dikatakan syahrul Ramadan kan unzila fihi al-Quran kan. Jadi memang Ramadan ni turunnya Al-Quran, maknanya Quran ni untuk menyatukan kita. Maka sikap kita di di tengah-tengah wabak COVID-19 ni adalah mengambil sikap Al-Quran. Mari kita kan bersatu dan kemudiannya kan bertindak sesuai dengan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Di mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang berada di tempat wabah jangan keluar daripada tempat tu, dan orang yang di luar daripada kawasan wabah jangan masuk ke tempat. Jadi sekarang ni meaning itu sih apa yang kita buat ni sebenarnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga diri kita kan daripada menyebarkan penyakit pada orang yang belum kena, dan yang belum terkena jangan cari-cari penyakit masuk ke tempat-tempat orang yang belum terkena. Dan kita tak tahu kan. Ini pun lagi kemelut yang saya tengah
bincang dengan kawan-kawan yang sama-sama kan ya, dengan pakar orang lain semua, kami tengah bincang rapid test COVID ni betul ke efektif, walaupun KKM kata tak efektif. Dan memang terbukti banyak rapid test ni tak se-efektif yang kita sangka. PCR positif tidak mengatakan bahawa hanya dia yang akan menularkan penyakit. Jadi itu sebabnya kenapa kan sekarang ni terlalu banyak orang yang ada terkena kan, dia kemungkinan sangat besar dia positif, PCR positif tapi tak ada gejala. Jangan kita fikir bahawa kita sekarang ni tak ada batuk, kita tak ada demam, kita tak ada demam yang lebih daripada 38.5 darjah Celsius, kita tak kena COVID. Jangan macam tu. Sebab apa? Kerana sangat banyak sekarang ni rapid test negatif. Jadi kalau seandainya kita tak nak mengambil sikap hanya sebab kita rasa kita tak demam dan kemudiannya kita mula pergi balik kampung dan lain sebagainya, sedangkan kita berada di area-area yang kan kita terekspos dengan sangat luas terhadap penyakit orang yang berpenyakit COVID ni. Jadi itu sebabnya kenapa saya akan menyerulah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang mentarbiah kita di bulan Ramadan. Kan mari kita kemudiannya taatlah dengan perintah daripada pemerintah yang sangat sesuai dengan perintah Al-Quran, sangat sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak bertentangan pun sebenarnya kan. Larangan kita daripada kita buat social distancing ni bukan nak merenggangkan ukhuwah, bukan. Sebab ukhuwah ni sebenarnya hati. Kan? Wa'allafa baina qulubi. Kan? Jadi itu kan yang sebenarnya hati kita yang berukhuwah, bukan maksudnya secara jasad kita bertemu belum tentu ukhuwah kita terjaga kalau hati kita memang jauh. Kan? Jadi sebenarnya apa yang kita sekarang ni tak boleh nak solat di masjid. Memang kita rasa sayu kan hati bila sekarang ni tak dapat nak solat solat tarawih berjemaah, kita tak dapat menung kan. Kita sedih memang. Tapi sebenarnya yang itu adalah kan salah satu pada mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mencarikan dia dan itu perintah Al-Quran. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Surah yang kedua ayat 195 dalam surah Al-Baqarah tu. Jangan kita menjerumuskan diri kita dalam kebinasan. Jadi sekali lagi, sebenarnya COVID-19 ni mengajar kita untuk kemudiannya jangan selfish. Dan itu yang diajarkan oleh Islam. Kita ni jangan selfish. Kita jangan hanya pentingkan diri kita dan jangan kemudiannya kan membawa penyakit pada orang lain. Kan? Ataupun jangan kita cari penyakit dan jangan kita menyebarkan penyakit pada orang lain. Maknanya COVID-19 ini mengajar kita ya Allah satu sikap yang sangat baik, yang kemudiannya mudah-mudahan ibrah daripada semua ni. Keluar daripada musibah COVID-19 ini, insya-Allah kita akan tetap bersama, kita akan tetap tidak mementingkan diri dan ada sikap sosial yang sangat tinggi untuk kemudiannya kita bersedia berkorban kepentingan diri untuk kebaikan orang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Mungkin itu kot. Ya, sikit. Terima kasih doktor. Oi, panjang lebar tentang alhamdulillah info. Info yang baik. Jadi kalau Rasulullah SAW itu juga contoh yang baik. Contoh kan. Dan Allah sebelum kita hadapi COVID-19, rupanya Allah tunjuk dah kes-kes yang lain supaya kita ambil pengajaran. Jadi saya tertarik dengan apa yang Dr. Hizul cakap tadi tentang change attitude. Actually alhamdulillah COVID-19 ni dia tak function dia macam tak lain dengan apa yang kita buat ketika Ramadan. Kalau Ramadan ni kita perhatikan Ramadan ni macam isolation kita juga. Kita isolate dengan maksiat kita isolate dengan tak main game lebih-lebih kan. Tak merokok, tak buat maksiat, kita isolate dengan benda tu. Cuma kat sini Allah tambah sikit kan. Tambah sikit supaya kita ni sedar kita tak cukup ke isolate dengan benda ni. Jadi Allah nak ajar kita. That's why ini bukan benda baru lah sepatutnya kan. Tapi juga ditambah dengan praktikalnya. Baca ni dengan tunjuk macam mana dengan manusia kita jaga diri. Dengan perintah PKP macam kita taat. Itu sebenarnya kita insya-Allah sebagai hanya kita berjaya. Kalau Ramadan berjaya sebulan, insya-Allah berjaya 11 bulan. Kalau PKP ni berapa bulan lagi nak ditambah, kalau berjaya betul Allah akan bagi diangkat terus kan. Penyakit ni dan kita boleh hadapi dengan baik insya-Allah. Tak boleh kita forum sama-sama lagi. Forum lebih dekat sebelah-sebelah. Tak ada nak online macam ni insya-Allah. Jadi saya terus pada soalan untuk panel yang ketiga kan. Soalan kepada Saibul Samahah Datuk Seri Haji Abdul Rahman Mufti Pahang. Jadi soalan saya Datuk Datuk, ini dah 10 Ramadan.
10 Ramadan pula. 20 Ramadan lah. 10 malam terakhir. Alhamdulillah. Yes. Allah bagi kita peluang kan untuk hadapi Ramadan ni dah sampai ke fasa terakhir Ramadan. Jadi yang selepas tu ada Aidilfitri pula. Jadi sambutannya beza lah daripada dulu dengan sekarang. Kalau dulu sekarang ni orang dah sibuk lah. Shopee Complex penuh. Kalau Perak ni ada bilion tu confirm penuh. Penuh sepenuh-penuhnya. Orang dah start apply kerja, dah start cuti. Jadi sekarang ni Datuk, apa kan saranan Datuk untuk semua yang mendengar, sama ada di dalam negara serta di luar negara. Bila kita ni daripada Mesir pun akan dengar juga kan. Di Mesir, New Zealand dan di Rusia akan dengar kita punya forum ni, insyaAllah. Nasihat Datuk kepada seluruh umat Islam, cara terbaik untuk hadapi malam 10 malam terakhir serta Aidilfitri yang bakal kunjung tiba, supaya apa? Nilai-nilai Islam tu tak hilang. Seperti mana yang kita sambut kemenangan kita 10 tahun sebelum, insyaAllah. Jadi Datuk, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadan al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdar azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita yang semangat nampaknya. Dan seterusnya saya juga bergembira kerana melihat sahabat saya daripada Sabah, Sahibul Samahah, Datuk Mufti Sabah, Datuk Bonsu Aziz bin Jaafar, yang mana bersama kita pada petang ini. Kita dah banyak perkara-perkara yang telah disampaikan tentang Al-Quran, tentang mukjizat Al-Quran, mana kebesaran Al-Quran yang berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Dan seterusnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Dr. Haji Muhammad Izul Azri bin Haji Muhammad Nur, doktor sebagai pengasas dan penasihat utama My Foundation yang dulu ya Sandana. Rasa saya pernah bersama dengan doktor ni waktu di Kuantan dulu. Memang doktor sebagai doktor perubatan dan juga doktor juga main peranan yang besar dalam dakwah. Macam ustaz juga, lebih pada ustaz nampak. Terima kasih kerana menjemput kami berdua daripada institusi mufti di Malaysia ni untuk kita menjayakan program kita di hampir dah 10 terakhir Ramadan dah. Kita tak sedar lah begitu cepat Ramadan ini, dan kita sampai kepada peringkat akhir yang akhir inilah yang ditunggu-tunggu, dan di waktu ini terakhir inilah kita nak merebut peluang yang mana Allah berikan sebaik-baik ganjaran kepada kita. Dan kalau kita lihat suasana PKP COVID-19 ini dengan sebelum ini memang agak berbeza lah. Biasanya kita selepas berbuka ataupun waktu berbuka biasanya ada yang berbuka di masjid sepanjang Ramadan, bergembira melihat sahabat-sahabat yang juga turut sama berbuka puasa di masjid masing-masing.
Tapi kali ini kita tidak ada kesempatan begitu. Mana kita terpaksa berbuka di rumah dengan keluarga sendiri. Mana kita rasa nilai itu sama je. Kalau dulu kita ada waktu kita berbuka dengan keluarga dan ada waktu kita dengan sahabat-sahabat kita di masjid, maka nilai yang besarnya apa yang kita lihat ialah kalau kita di rumah ni kita dapat bersama dengan ahli keluarga kita. Bukan mudah untuk kita solat berjemaah bersama dengan isteri, anak-anak di rumah. Biasanya anak-anak ini dia jarang kita bersama makan bersama di waktu petang atau waktu malam. Tapi inilah satu kelebihan yang Allah berikan. Setiap apa yang Allah jadikan adalah semuanya mempunyai hikmah yang menjadi pengajaran. Tidak sia-sia sebenarnya. Apa yang dijadikan oleh Allah itu tidak sia-sia. Maka COVID-19 ini, PKP lah, apa kita fokuskan pada PKP ini. Sebelum ini kita lihat anak-anak kita maghrib isyak itu kadang-kadang ada di antaranya jarang ada bersama kita. Tapi kita waktu PKP ini nilai yang amat besar, nilai yang besar ialah kita boleh berjemaah selain daripada berbuka puasa tadi. Kita boleh berjemaah. Di sinilah kita dapat melihat makna kepentingan kita bukan saja kita mencari rezeki untuk kebaikan, untuk menyara hidup ahli keluarga kita, tapi yang besar sekali untuk kita di sini apabila kita dapat mengimamkan ahli keluarga kita, kita nampak bahawa kita nak bawa keluarga kita ini bukan saja kebaikannya di dunia tapi di akhirat itu. Itu yang besar. Dan kita mendapat pengajaran yang besar lah. Kalau dulu kita tak kisah dengan kalau imam boleh menghafal Al-Quran, membawa satu ada di antara masjid tu boleh imam boleh bawa satu Al-Quran, mana satu malam satu juzuk. Kita mungkin kita tak rasa bahawa tanggungjawab yang besar tu. Apabila kita menjadi imam, barulah kita rasa besar tanggungjawab itu. Yang kita juga kalau tak boleh menghafal, kita juga berusaha meletakkan mushaf di depan kita membaca. Saya rasa itu satu pengajaran. Dan mungkin di antara ahli keluarga, ketua keluarga yang tak boleh berbuat itu, dia terfikir selepas ni mereka boleh meningkatkan lagi usaha-usaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Untuk sekurang-kurangnya setiap orang lepas ni dia tak ada masalah untuk menjadi imam di masjid atau di mana sahaja apabila mereka berkumpul. Yang jadi masalah yang saya lihatlah, kalau kita pergi daripada satu tempat ke sebuah tempat mengikut lebuh raya, apabila sampai di tempat RNR tu, kita dapati masyarakat di orang kita bila masuk waktu sembahyang, memang alhamdulillah semuanya mengambil perhatian, menjaga waktu sembahyang tu, sembahyang mereka menunaikan, mendirikan sembahyang. Tetapi kebanyakannya semua sembahyang bersendirian dan takut untuk pergi berjemaah untuk menjadi imam bersendirian, sedangkan fadilat besar menjadi bersolat berjemaah ni. Walaupun dalam PKP ni kita tak dapat sembahyang di masjid, tapi kita boleh menghidupkannya di rumah. Mana kalau dalam sebulan, 2 bulan kita boleh hidupkan, berarti selepas ini kita bawa ahli keluarga kita ke masjid. Yang jadi saya agak sedih sebenarnya apabila kita pergi berhenti kat surau dekat RNR tu, kita ajak orang berjemaah pun ada orang kata saya nak cepat, tak nak berjemaah. Sedangkan fadilat berjemaah ni, kalau dalam hadis Rasulullah, di antara perkara yang boleh menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti.
Maknanya di pada mahsyar tidak ada yang boleh melindungi kita melainkan amalan kita. Antara amalannya rajulun qalbu ma'allakum bil masajid, iaitu hati orang yang bergantung pada masjid, maksudnya sentiasa berjemaah. Ini di antara dakwah. Artinya dakwah yang besar, PKP ni yang mengajak kita boleh mendidik ahli keluarga kita berjemaah, dan kita sebagai ketua ahli keluarga. Kemudian kita selepas ini kita akan bawa apabila masjid itu boleh diberikan peluang semula untuk kita menunaikan solat berjemaah. Ajaklah, janganlah lalai, janganlah alpa anak-anak kita. Kalau anak-anak, khususnya anak-anak muda ni, kalau maghrib isyak ni kita boleh latih mereka berada di rumah kita, mereka sembahyang. Lepas itu maghrib isyak seluruh Malaysia, di Malaysia ni, katalah di Malaysia ni, semuanya berada di masjid, saya rasa masalah jenayah akan kurang, masalah sosial akan kurang. Dan kita sekarang tu kita lihat pihak polis keselamatan mengatakan jenayah pun agak kurang di situ dan kelebihannya. Maka inilah di antara kita rebut masa yang cukup berharga kita. Sehingga dalam hadis Rasulullah tu ada menyebut tentang setiap amalan kita ni jadi lara, jadi sia-sia. Melainkan dengan kita berzikir dan sebagainya. Tapi kalau kita bergaul dengan isteri kita, ahli keluarga kita, itu tidak dikatakan lara. Dalam hadis Rasulullah SAW. Mana besar peranannya itu. Maka di situ bukan saja kita dapat berjemaah, kita juga boleh bersama-sama membaca Quran, berzikir, dan ada yang boleh muzakarah, tazkirah, beri tazkirah kepada ahli keluarga ni. Alangkah cantiknya PKP ni, walaupun ia merupakan satu balak, satu wabak, tapi menyedarkan umat Islam, kesedaran umat Islam kepada tanggungjawab dia sebagai ahli keluarga dia. Mana Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang adalah orang yang terbaik, berakhlak baik, beradab baik dengan ahli keluarga ni. Itu maknanya. Mana dengan keluarga yang baik inilah yang akan melahirkan generasi umat Islam yang baik. Menyatu padukan. Bagaimana kita nak menyatukan padu umat Islam? Bermula daripada kita boleh berjemaah. Itu di antaranya. InsyaAllah, saya rasa perkara yang amat besar ni yang patut kita ambil perhatian. Dan soalan tadi ialah antaranya kita memanglah kita tak dapat bersama untuk berjemaah sebagaimana biasa bertarawih bersama. Tapi di zaman Rasulullah, kita nilai yang penting kita bersungguh mengamalkan amalan ini. Bersungguh dan berusaha. Macam di zaman Rasulullah, solat tarawih berjemaah tu, Rasulullah hanya buat 3 atau 4 malam saja solat tarawih berjemaah. Kemudian sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah hanya 3 atau 4 malam saja? Rasulullah mengatakan kalau Rasulullah buat keseluruhannya mungkin itu menjadi wajib dan tidak mampu kita. Itulah sebab itulah Rasulullah tidak berjemaah. Memang Rasulullah hendak berjemaah, tapi takut akan berlaku jadi seperti wajib. Maka di zaman Rasulullah bersendirian melakukan sembahyang tarawih. Dan begitulah di zaman Sayyidina Abu Bakar mendirikan solat tarawih ni secara bersendirian, tidak berada di masjid. Macam kita seolah macam itulah. Peristiwa berulang semula. Seolah begitu. Kita berada di suasana seperti zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar. Tapi bila berlakunya berjemaah tarawih daripada awal hingga akhir di zaman bermula daripada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar apabila ditanya oleh sahabat berapa bilangan bilangan rakaat yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, sebagaimana hadis yang kita boleh lihat dalam kitab-kitab dalam 4 mazhab mengatakan memang 20 dan ada mengatakan lebih daripada itu. Dan inilah yang diamalkan kita dalam mazhab Syafi'i 20 itu, dan kita lihat di Mekah, di Madinah, mereka mengamalkan tarawih dengan 20.
Maka yang penting sekali kita cuba mengamalkannya dengan sepenuh hati kita, dengan kita bersungguh-sungguh. Jangan kita lalai. Jangan kita hari ini buat, besok tak buat. Itu kena kesungguhan. Saya rasa iaitu yang penting apabila kita begitu juga dalam kita akan menyambut Idul Fitri ini. Idul Fitri ini di mana dalam hadis Rasulullah SAW, apabila Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang di Madinah, mereka meraihkan dua hari dia kata, yaumani yal'abuna fihima. Mereka orang Madinah dia merayakan 2 hari raya mereka. Dan Rasulullah bertanya, faqala ma hazana al-yawmani, apakah 2 hari ini? Qalu kunna nal'ab fihima fil jahiliyah. Dia kata kami pada 2 hari ini kami bersukaria, bergurau, bermain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan hari perayaan kamu itu dengan 2 hari yang lebih baik daripadanya, iaitu hari Yaumul Adha dan Yaumul Fitri, yang mana kita akan sambut pada hari Idul Fitri yang akan datang. Maka apabila kita tak dapat menyambut Idul Fitri bersama dengan saudara-saudara kita di masjid, maka kita sambut pula di rumah. Kita kena pakai pakaian yang cantik. Jangan sebab kita berada di rumah kita tak nak pakai pakaian yang cantik. Hari raya ni adalah merupakan syiar min syairillah, mana kita nak hidupkan, menggambarkan ini adalah berbeza dengan hari-hari yang lain. Maka walaupun kita tak pergi ke masjid, walaupun kita tak pergi mana-mana, bila selepas subuh tu kita pakailah pakaian yang cantik-cantik walaupun kita berada di rumah. Itu satu pesanan saya, kerana kita merupakan, kata dalam hadis Rasulullah dan sahabat-sahabat kata, siapa yang pakai saja baju yang terbaik, bukan baju mesti baju baru, baju yang terbaik, yang cantik, yang lebih cantik daripada baju-baju lain, dia merupakan telah menghidupkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu daripada yang kita ambil perhatian. Kadang-kadang mungkin dengan sebab kita tak pergi ke masjid tu, kita pakai singlet dia sembahyang ataupun pakai baju tidur untuk sembahyang Idul Fitri. Kita jangan begitulah. Kita hidupkan. Kita sama-sama makan dan sama-sama kita berdoa antara kita. Allah terimalah doa. Allah terimalah taqabbal Allah minna wa minkum. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Allah terima amalan kita. Amalan kita selama ini. Walaupun kita tak masjid, tapi amalan kita ni sama. Kita tak tinggal pun. Kalau orang mengamalkan solat tarawih 20-20, kekal daripada awal sampai akhir. Dan 10 ni bermulalah kita untuk beriktikaf. Itu antara perkara yang besar yang patut kita nak hidupkan. Kami di Pahang ni pada 10 terakhir kita mengadakan masjid-masjid. Kita hidup sepanjang malam ini, sepanjang malam 10 terakhir itu kita tak tidur. Berbeza dengan solat tahajud. Solat tahajud ni kita kalau sebelum 10 terakhir, selain daripada 10 terakhir ni, kita kena tidur dulu, lepas tu bangun. Tapi 10 terakhir ni, sebagaimana kita lihat dan sunnah Rasulullah SAW, tak tidur. Mereka beribadah sepanjangnya. Itulah di antaranya. Alhamdulillah kalau kita berada di rumah, kita tak boleh pergi ke masjid, kita boleh beramalkan itu. Dan kita pun diberi peluang untuk kita tak pergi ke pejabat paginya, kita boleh berehat dengan kita tak tidur malam itu. Saya rasa banyak perkara yang kita boleh dapat nilai-nilai yang baik kita untuk mempertingkatkan hubungan kita. Dan itulah di antaranya saya rasa cukuplah. Mungkin ada ahli-ahli kita nak beri pandangan yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan rasa peras ataupun putus asa
di atas makna perbezaan waktu kita dalam PKP ini dengan sebelum ini. Sebenarnya yang penting amal itu. Tak kira di mana saja kita berada, kita boleh meneruskan amalan kita. Tapi memanglah kita sudah tentu ada kekurangannya kerana kita tidak bersama dengan ahli qaryah kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan ini boleh bermanfaat kepada kita semua lah. InsyaAllah, jazakallahu khairan katsiran Datuk. Tadi sedikitlah masukan cadangan yang boleh kita laksanakan sepanjang mengimarahkan 10 malam terakhir. Saya dekat PKP ni antara yang terkena terkesan. Kenapa kalau tahun lepas jadi imam di sebuah masjid kan, InsyaAllah. tak sempat nak habiskan satu juz, satu tarawih. Tapi kali ni alhamdulillah dapat rasa macam mana nak satu tarawih, satu juz kan. Jadi itu tadi saya lah. Jadi mungkin ada di kalangan masyarakat juga dapat pengalaman baru yang Allah tunjukkan, bukan sekadar pengalaman tapi hidayah untuk mereka. Oh, aku ada isteri yang nak dipimpin, aku ada anak-anak yang nak dipimpin. Sebelum ni mungkin disibukkan dengan pekerjaan, urusan dunia, urusan makanan sebagainya, urusan syarikat. Mungkin waktu ini Allah jentik sikit supaya kita teringat aku ada isteri. Satu, dua tu tak kisahlah. Aku ada isteri, ada anak-anak yang wajib nak dipimpin. Dan Allah kata apa? Syaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam surah Tahrim ayat ke-6, Allah kata apa? Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi moga Ramadan serta ujian yang Allah bagi COVID-19 ni akan menambah dekatkan kita untuk dekatkan syurga dan jauh daripada neraka, insya-Allah. Amin. Jadi kalau tadi Datuk ada sebut tentang pemanfaatan belia kan. Jadi benda ni COVID ni tak menghalang lah kita nak bermanfaat. Belia-belia yang aktif dengan IG, aktif dengan Facebook kan, aktif dengan Twitter, dia tak menghalang kan, untuk kita semua buat kerja dakwah. That's why kalau dalam My Fund Action dan An-Nur Quran Center kita buat Quran Time kan, yang partisipannya dekat 10,000 orang. Alhamdulillah, yang semuanya belia-belia. Dan diharapkan supaya dengan forum ni lagi, dan mungkin kalau Allah izinkan kita buat lagi Datuk. Forum-forum macam ni walaupun tak setempat tapi forum-forum ni sangat bermanfaat supaya lebih ramai lagi belia-belia yang dekat dengan IG, dekat dengan Facebook di seluruh dunia mampu dengar nasihat-nasihat yang bermanfaat. InsyaAllah. Boleh Datuk? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dakwah yang terbaik. Kalau di masjid mungkin 100 orang itu, tapi di sini ribuan orang boleh mendengarnya. InsyaAllah. Jadi insyaAllah actually terima kasih kepada semua ahli panel kan. Lepas satu round lagi. Jadi sebenarnya kita ada panel keempat iaitu YB Senator Datuk Haji Zulkifli Muhammad Al-Bahri kan. Jadi dia tak dapat datang. Actually soalan untuk YB adalah Ramadan ni Syahrul Ukhuwah, bagaimana zakat fitrah dan puasa dapat dioptimumkan dan mampu memberi impak yang lebih besar dan luar biasa kepada nilai ukhuwah sesama muslim. Jadi insya-Allah Datuk akan jawab soalan ni. Saya rakaman gitulah. Jadi insya-Allah kita ke round kedua. Round kedua ni simple je. Boleh bahasa Arab, tak keluar bahasa Cina boleh, bahasa Inggeris boleh. Sebab benda ni kita akan wawarkan seluruh dunia kan. Jadi saya mintalah supaya minta sedikit nasihat atau peringatan kepada orang-orang hebat yang datang pada hari ini. InsyaAllah kepada kami semua para belia seluruh dunia, apakah nasihat untuk kami dalam menghadapi semua malam terakhir Ramadan spesifiklah kan, dan juga pasal ujian COVID-19 ni, supaya kami mampu untuk lebih bermanfaat, jadi belia bermanfaat seperti para sahabat. Jadi saya mula dengan Saibul Samahah Datuk Bongsu lah kan, Mufti Sabah insya-Allah. Terima kasih saudara.
belia ini ataupun fatad atau syabab, ya, memang sebahagian daripada elemen penting dalam pembentukan ketamadunan Islam. Kalau kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah, maka belia dilibatkan sama. Kita semua tahu bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi galang ganti di tempat tidur Rasulullah SAW. Jadi ada peranan belia di situ. Demikianlah juga ketika Rasulullah SAW berada bersama Sayyidina Abu Bakar, ya, maka yang menjadi supporting service kepada perkhidmatan hijrah itu sendiri adalah para belia juga. Sebab itulah maka kita lihat dalam Al-Quranul Karim penuh dengan cerita-cerita para belia, para pemuda yang hebat-hebat. Antaranya kita sedia maklum Sayyidina Ibrahim atau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang berhadapan dengan satu kerajaan Nimrod atau Namrud yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dia seorang saja. Tujuannya apa? Untuk menegakkan agama ini, tetapi pendekatannya pendekatan logik, menggunakan logik akal. Ini yang digunakan oleh Sayyidina atau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, semua kita tahu bagaimana baginda memusnahkan patung-patung berhala dan kemudian ditangkap oleh Namrud, kemudian ditanya, kan, siapakah yang memusnahkan patung-patung ini? Maka kata Nabi Ibrahim, jangan putuanku, jangan tanya saya lah, tanya yang paling besar itu. Yang paling besar itu yang kebetulan digantung kapak oleh Sayyidina Ibrahim di tangan patung yang paling besar. Jadi ini reverse psychology yang ditunjukkan oleh belia seperti mana Nabi Allah Ibrahim. Menjadi iktibarlah kepada kita bahawa para belia ini adalah galang ganti kepada dakwah ini. Tetapi dakwah itu ada pelbagai approach, pendekatan. Maka pendekatan akli sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim itu boleh kita ambil iktibar. Demikian cerita belia Ashabul Kahfi misalnya, yang kerana mempertahankan agama, mempertahankan akidah, maka mereka terpaksa mengungsi di sebuah gua untuk mempertahankan akidah. Ini semua cerita-cerita yang banyak yang disebut oleh Al-Quran yang menjelaskan peranan belia supaya mempertahankan agama ini. Jadi alhamdulillah, saya fikir apa yang dilakukan oleh My Fund Action, melalui An-Nur Quranic Center dan lain-lain media, satu usaha baik, menarik lebih ramai golongan-golongan muda untuk sama-sama meningkatkan syiar Islam, menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebarluaskan dakwah. Ini syabas dan tahniah, dan saya fikir seluruh daripada kita ini patut berbangga dengan keadaan ini, dan ini adalah sesuai dengan kehendak agama kita, dicontohkan di dalam Al-Quran seperti mana yang saya sebutkan tadi, dan juga oleh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya fikir mungkin itulah sedikit daripada apa yang boleh kita kongsi sebagai motivasi kepada para belia. Contohnya sudah ada dalam Quran, dalam sunnah. Cuma cabarannya bagaimana? Maka cabaran ini memang ada. Setiap perjuangan kena ada cabaran. Nabi Musa dicabar oleh Fir'aun, Nabi Ibrahim dicabar oleh Namrud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicabar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan demikianlah para nabi yang lain. Jadi yakinlah, mantapkanlah pendirian kita, terutama sekali golongan remaja, untuk mengatasi apapun cabaran yang kita hadapi. Wallahu a'lam. Silakan balik kepada moderator. Jazakallah kepada Datuk Mufti Sabah. Tadi motivasi untuk kita semualah. Kalau saya belia sekarang ni mungkin bukan Namrud atau Fir'aun kan, tapi dia punya cabarannya tu laptop yang penuh dengan game, meja yang penuh dengan movie yang tak bermanfaat, pornografi dan macam-macam lagi. Jazakallah khairan katsiran kepada Datuk Mufti. Jadi saya teruslah dengan nasihat satu pesanan daripada Ibu Samahah Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman Mufti Pahang, insyaAllah. Terima kasih. Kita mungkin boleh manfaatkan Idul Fitri ini. Kalau bukan PKP ini, kita boleh berziarah antara rumah ke rumah, boleh pergi ke mana-mana. Tapi nampaknya terhalang disebabkan kita cuba untuk memutuskan COVID-19 ini.
Maka walau macam mana pun kita tidak boleh ziarah, tapi ziarah melalui apa, kita mengenai online seperti yang kita buat sekarang ni, melalui WhatsApp, melalui apa saja, daripada melalui telefon, itu pun menggantikan diri kita untuk kita menziarahi antara satu dengan lain. Mana kalau kita lihat yang kata kita nak menghubung, yang pertama kita nak menghubungkan silaturahim yang pertama antara saudara kita, kaum kerabat kita. Rahim itu maknanya aqriba fi tarfain rajul wal mar'ah min nahiyatil ab wal Mana dengan itu silaturahim, yang taqwiyat silaturahim bermakna al-ihsan ila aqarib fi qawli wal amal wa yadkhulu fi zalika ziyaratihim. Kalau kita nahnu la nastati' an ziyarah fi waqt hali disebab al-waba, mungkin nattasiluhum bi telefon bi ayyi shay wa nas'aluhu wa su'al anhum wa musa'adah bi ayyi tariq بأي طريق من وسيلة الحديثة الآن، ونحن سعي في مصالحهم. هذا هو من من طلب الإسلام بأن نحن نعمل في عيد الفطر هذا. Dan tujuan yang penting iaitu kita sama ada Aidilfitri ke mana pun, kita cuba untuk menggunakan kesempatan kita memupuk kebaikan daripada anak-anak kita di rumah ini supaya menjadi orang baik. Kemudian dia boleh keluar daripada rumah dengan kita boleh tegur sapa dengan orang ramai, sebagaimana hadis Rasulullah menyebut al-mu'minu allazi yukhalitun nas wa yasbir ala azahum a'zamu ajran min allazina la yukhalifuna an-nas wa la yasbir ala azahum. Iaitu kalau anak-anak kita dilatih untuk kita menghormati orang lain, maka dia kalau sebelum ini dia terasa kecil hati apabila orang mengusik dia, tapi apabila kita dah latih dia beradab, sebagaimana hadis menyebut bahawa orang mukmin ini yang boleh bergaul dengan orang lain dan sabar dengan kerenah-kerenah orang ramai, dia adalah lebih besar pahalanya daripada orang yang tak nak. Ada separuh orang dia tak nak bergaul kerana dia tak sabar dengan gangguan-gangguan orang lain. Maka kita ingat bahawa kita ni sebenarnya memerlukan, kata Hasan Al-Basri, maza qala Hasan Al-Basri, istaksiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'ah yawmal qiyamah. Dia kata kita perlu, yang penting kita umat Islam hari ini, perpaduan ummah ni, kita nak menyatukan umat Islam. Bukan kita artinya kita nak lari daripada orang yang bukan Islam. Kita dengan orang Islam, orang bukan Islam bersama kita, dan kita memimpin mereka. Bukan kita duduk bersama mereka, kita dipimpin oleh mereka. Itu tak betul. Kerana apa? Kerana Islam ini, dia ada cara hidupnya yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Maka apabila kita dapat berkawan, kawan itu insya-Allah dia akan mengajak kita. Sekarang dalam satu hadis Rasulullah menyebut, inna ahlal jannah iza dakhalul jannah lam yajidu ashabahum allazi kanu ma'ahum ala al-khair bid dunya fa innahum yashfa'una lahum amama rabbil izzah fa yaqulu ya rab lana ikhwan kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana lan narahum faqulu rabbuna izhabu lin-nar fa akhriju man araftum minhum. Inilah yang kita lihat peranan yang besar. Kita bermula untuk menjadi mendidik anak-anak kita menjadi orang baik, dan kemudian dia keluar dengan dapat bermesra dengan sahabat-sahabat yang lain. Dengan sahabat itu kita ingat orang yang kita buat baik ini, satu masa mereka lah
yang akan memohon pada Allah kalau kita tidak ada di syurga, mereka memohon pada Allah supaya mereka lah dapat syafaat, yang memberi syafaat kepada kita. Inilah di antaranya dalam hadis Rasulullah yang diceritakan as-sadiqul haq, yakni sahabat yang baik, bukan saja di dunia ni, malahan apabila dia berada di syurga nanti, kalau dia tak nampak sahabat-sahabatnya di dunia dulu, dia mohon pada Allah supaya mencarinya di neraka, supaya mengeluarkan sahabat-sahabat yang berada di neraka, supaya keluar daripada neraka untuk masukkan dalam syurga. Itulah yang di antara ya asdiqai tayyibin urjukum tafaqqaduni jayyidan hunaka fa in lam ta'shuru alayya fashfa'u li indallah. Itu maknanya. Itulah di antaranya peranan besar yang kita nak, tajuk yang kita bincang, iaitu ukhuwah ni. Ukhuwah ni dengan puasa kita membersihkan diri kita, supaya bersih itu kita membersihkan keluarga kita menjadi orang yang baik, dan akhirnya kita membersihkan masyarakat kita. Kita boleh bergaul, boleh menjadi antara sahabat yang boleh tolong menolong antara satu dengan lain. Maka inilah yang mana apabila kita berbuat baik, maka kita juga besok kalau dapat bertolong bantu di dunia, kita juga boleh membantu mereka, iaitu mencari mereka, memohon pada Allah, mereka yang belum sampai ke syurga. Kita mohon pada Allah supaya mereka juga dapat nikmat syurga Allah di akhirat nanti. Saya rasa itulah di antara perkara yang sama-sama kita berdoa pada Allah, semoga kita mendapat keberkatan daripada Ramadan dan amalan kita, dan juga kita bersama dengan keluarga kita dan sahabat-sahabatnya, sama-sama kita menjadi ahli syurga. Wa'iyyazubillah, bukan ahli nar, ahli jannah insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan kepada Datuk Sri. Semoga sarana tadi, pesanan serta nasihat tu kita dapat minta bersamalah tibanya. Kalau saya pernah selfie dengan Datuk Bungsu, dengan Mufti Sabah, pernah selfie dengan Datuk, dengan Doktor. Jadi kalau ada masa, ada kelapangan dipanjangkan umur, dapat selfie dengan Datuk Sri juga, insyaAllah. Yeah. Jadi tanpa masa yang terakhir lah, insyaAllah sedikit nasihat serta pesanan daripada pengasas serta penasihat utama My Fund Action, Dr. Haji Muhammad Hizul Azri, insyaAllah kepada kami semua para belia seluruh dunia, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kebetulan puasa dan Aidilfitri insya-Allah tahun ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi istimewa sikit lah bagi kita. Dalam keadaan PKP ke apa tu kan, kita ni lockdown. Tapi saya nak ingatkan semua kita lah, sebenarnya lockdown ni sebenarnya adalah sunnah daripada dakwah. Nabi Adam pernah kena lockdown. Turun daripada syurga, dia kena lockdown. Jadi dia terpisah daripada semua orang, terisolate sendiri. Dan itulah dia perjalanan dia mencari Siti Hawa sampai bertemu di Jabal Rahmah. Tak apalah, saya bukan nak cerita tu, tapi maknanya lockdown ni Nabi Adam kena. Nabi Ibrahim kan, dia disuruh lockdown isteri dan anak dia di dataran yang tak ada penghuni, tak ada apa. Kan? Kemudiannya kalau kita tengok Nabi Nuh lockdown selama 8 bulan. Dalam kapal tu kan kena lockdown 8 bulan dengan binatang kan, dah pengikut yang 83 orang. Yang lain tu tak ada kan. Kemudian Nabi Musa ada lockdown dia. Waktu dia lari daripada Firaun dan lain sebagainya, lepas tu dia lockdown pula 40 hari ketika menerima the Old Testament kan. Dia kena lockdown selama 40 hari di Jabal Tur Sina. Kan? Kemudiannya kalau kita tengok Nabi Isa kan, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Nabi Isa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa pemuda kahfi yang disebutkan oleh Datuk Mufti Datuk Bongsu tadi. Kan? Diorang tu kena lockdown 309 tahun. Nah, cuma kan Rasulullah SAW kena 2 tahun 3 bulan lockdown dengan sahabat-sahabatnya, dia isolate di satu lembah oleh penduduk Mekah. Cuma yang saya nak bagi tahu pada kita semua bahawa hakikatnya setelah lockdown, setelah mungkin kita rasa gelap,
maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Sedarlah bahawa apa yang kita sedang hadapi sekarang ni dalam Ramadan, dalam Aidilfitri yang akan kita ini semuanya insya-Allah ujian Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kemenangan kepada kita. Ya, terutama pada belia-belia ni lah. Ini sebenarnya insya-Allah kemenangan. Jangan berhenti buat kerja dakwah. Alhamdulillah, kalau pemuda Kahfi, Ashabul Kahfi tu, kan, mereka lockdown 39 tahun mungkin tak berhubungan dengan orang lain apa semua sebab apa tutup internet, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada apa Twitter, tak ada kan, Telegram tak ada. Tetapi di kita ni kita ada yang namanya WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada Twitter, kalau apa Ciapan bukan nama bahasa Melayu ni kan, lepas tu Facebook. Maka manfaatkanlah semua ni untuk kemudiannya kan bersilaturahim seperti yang dianjurkan oleh Sahibul Samahah Datuk Dr. Abdul Rahman, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman kan. Kita bersilaturahim kan, kita menghubungi orang dan sampaikan ayat Al-Quran. Balik Quran ni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat Al-Quran, walaupun satu hadis, sampaikan pada kawan-kawan kita. Lockdown bukan bermakna kita kena diam. Lockdown maknanya kita kena kan dia kreatif, memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kemudiannya menyebarkan kebaikan Islam. Mungkin di antara kita banyak yang tak tahu, selama COVID-19 ni Islam malah insya-Allah kan dia syiarnya jadi lebih dahsyat. Di Jerman dibenarkan azan secara terang-terangan. Ini belum pernah berlaku. Jerman sekarang ni membenarkan azan 5 waktu. Kemudian setelah Jerman diikuti oleh Itali. Itali sebelum mereka ada menteri-menterinya bertemu tu, bersidang tu, diminta bacakan Al-Quran. Dibacakan secara terang-terangan di broadcast di TV di Itali pembacaan Al-Quran. Kemudian selepas Itali diikuti oleh Amerika. Di Minnesota kan sama, mereka membenarkan azan sekarang ni secara terang-terangan pada masyarakat untuk mendengar azan Islam. Kan bagaimana the prayers call of Islam. Jadi itu dibenarkan. Kemudian diikuti oleh Kanada. Toronto membenarkan azan di masjid di Toronto kerana dia kata lockdown ni menyebabkan orang tak tahu waktu solat. Jadi kami benarkan azan sepanjang lockdown. Jadi kita tengok kan bahawa sebenarnya kan ada hikmah di balik lockdown. Yang paling penting bagaimana kita menyikapi seperti yang dikatakan, bagaimana yang dianjurkan oleh Datuk Sahibul Samahah Datuk Dr. Abdul Rahman, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman kan, bagaimana lockdown ni kita kena tarbiyah keluarga kita. Bagaimana seperti kata Datuk Mufti kita Sahibul Samahah Datuk Bongsu ni, supaya insya-Allah bagaimana kita kena memanfaatkan Al-Quran ini untuk menyatukan hati-hati kita, memanfaatkan hadis-hadis Rasulullah SAW ini untuk sedar bahawa hakikatnya kan orang kena kembali kepada Allah. Kan betapa kecilnya kita. China yang begitu sombong sebelum ni kan ya, bagaimana mereka membunuh umat Islam dan lain sebagainya di Yugo apa semua segala macam tu, sekarang ni tunduk. Kan bahkan sekarang ni Yugo sudah dibenarkan balik azan dan lain sebagainya. Amerika yang sombong menjadi seolah-olah tentera yang tak boleh terkalahkan, akhirnya tunduk dengan COVID-19 baru orang sedar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Trump kan ni dah tak berani dah nak kutuk-kutuk Islam kan. Hikmah daripada COVID. Jadi sebenarnya kan saya nak menyuruhlah fanakhat rahimakumullah pada semualah, termasuk mak bapak yang ada, tolong perhatikan anak kita duduk di rumah ni, bagi mereka dekat dengan Allah seperti anjuran Datuk Seri Sahibul Samahah Datuk Seri Dr. Abdul Rahman tadi. Anak-anak kita perlu kita perhatikan. Tengok komputer tu apa yang ditengok. Kan? Dan bagilah sesuatu yang akan kemudiannya mendekatkan dia kepada Allah. Kan? Manfaatkanlah nasihat daripada Sahibul Samahah Datuk Bongsu tadi kan. Manfaatkan Al-Quran dan Sunnah ni untuk menyatukan hati-hati kita sekeluarga dan menyatukan hati-hati mereka untuk sedar bahawa kita umat Islam kena bersatu menghadapi wabah ni sebagai ujian pada Allah. Lockdown ni semua Nabi, semua Rasul yang setelah lockdown, Nabi Yusuf lockdown 2 tahun 3 bulan, habis daripada lockdown tu jadi menteri. Ini kehebatan kan ya, lockdown yang kalau kita tengok yang daripada sejarah sirah dalam Al-Quran kan, selepas lockdown pasti insya-Allah ada kemenangan yang sedang menanti kita. Setelah Allah SWT uji kita dengan wabah yang sangat dahsyat ni, pasti ada kemenangan Islam yang sedang menanti kita. Cuma bagaimana kita menyikapi benda ni,
dan bagaimana kita bertindak menyusun perencanaan yang benar, baik, betul dan tepat untuk kemudiannya mendatangkan kemenangan Islam. Bagi kami Datuk, alhamdulillah di My Fund Action, sepanjang lockdown, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah menghantar bantuan bentuk kotak-kotak makanan dan lain sebagainya pada lebih 5,000 asnaf dan juga masyarakat yang memerlukan. Kemudiannya kami juga dapat bagi makanan lebih pada 20,000 makanan-makanan, pack-pack makanan yang kepada pelajar-pelajar universiti, termasuklah masyarakat yang memerlukan. Alhamdulillah. Jadi kami cuba memanfaat, minta doa kepada Datuk Guru, kami cuba memanfaatkan belia-belia ni supaya kemudiannya kan dia berfungsi ketika kan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana peranan kita. Dan kemudiannya kami cuba insya-Allah di Mesir, di New Zealand, di mana cawangan kami berada. Alhamdulillah kami sangat aktif hantar bantuan dan termasuk juga bantuan ke Syria sepanjang Ramadan ini dan di Afrika, di negara-negara Afrika. Minta doa daripada Datuk Ketua, minta dibimbing, minta dinasihatkan kami semua insya-Allah supaya kami dapat berbuat yang lebih baik lagi. Dan kami yakin insya-Allah setelah lockdown ni pasti ada insya-Allah kemenangan yang besar yang akan sedang menanti umat Islam, dan ada insya-Allah perkara besar yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Islam yang akan insya-Allah memberikan kemuliaan. Dan al-Islam wala yu'la alaih. Islam ni tinggi. Sekarang ni bagaimana kita kena berfikir supaya kemudiannya kita terus meninggikan Islam dan bukan lagi terhina, dan dia bukan lagi dibuli dan dihina oleh musuh-musuh kita berkah insya-Allah. Mungkin itu sikit Datuk. Syukran jazakumullah. Terima kasih kalau saya secara peribadi, dan berterima kasih pada Datuk Guru kerana sudi bersama kami, dan walaupun programnya mungkin tak ada hebat terlalu mana kan, yang benda kecil je yang kami buat, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya pada kita semua, pada keluarga kita dan pada masyarakat kita. Dan saya berterima kasih jugalah pada semua tenaga-tenaga di My Fund yang ada di mana pun mereka berada, kerana alhamdulillah sanggup bersama dan mengorbankan segalanya demi insya-Allah kemuliaan Islam, mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu alam, mungkin itu saja, seserah kepada kita. Jazakallahu khairan katsiran pada Dr. Hizul di satu nasihat yang cukup baiklah untuk kita semua para belia dalam menghadapi dunia yang penuh cabaran ni, insya-Allah. Tadi sempena forum Nuzul Quran ni, dan dalam kita dan ini sempena Nuzul Quran di program international Ramadan Vista Ceremony ni, saya harapkan supaya siapa yang mendengar apa yang disampaikan disebarkan, disampaikan kepada kawan-kawan, disampaikan kepada keluarga. Kalau tak kerti nak sampaikan, hantar saja video ni kepada kawan-kawan, teman-teman. Kenapa? Ini satu bentuk manfaat yang bukan kita seorang yang dengar, tapi seluruh umat Islam, seluruh belia perlu tahu apa yang kita ingin sampaikan. Supaya apa? Kita benar-benar menghayati Al-Quran dan menjadi sebagai panduan ummah dan panduan untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Jadi wallahu alam, saya rasa itu sahaja, dan sekian demikian untuk forum kita pada hari ini. Jazakallahu khairan katsiran kepada Sayyidul Samahah Datuk Bongsu Mufti Sabah, dan juga Sayyidul Samahah Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman Mufti Pahang. Semoga ada pertemuan yang akan datang seperti ini ataupun lebih hebat lagi, insya-Allah. Mohon doa daripada Datuk dan Doktor kepada kami para belia untuk tetap terus istiqomah dalam melaksanakan program-program dakwah dan kerja amal untuk manfaat umat Islam, insya-Allah.